Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Syazana binti Manap, merupakan pelajar di bawah seliaan Dr. Muhammad Yuzaidi Yusof dari Program Persuratan Melayu, Sekretariat Prasiswazah Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan Universiti Kebangsaan Malaysia. Tajuk kata kerja saya ialah peranan syarikat tradisi Excellent dalam kebolehpasaran produk Perkasam dalam industri makanan tradisional. Seterusnya beralih kepada pengenalan. Industri kecil dan sederhana IKS merupakan bahagian utama yang menyumbang kepada pembangunan ekonomi negara. Majlis Penyelarasan Pembangunan IKS mendefinisikan industri kecil sederhana sebagai sebuah organisasi yang mempunyai aset tetap kurang daripada RM250,000. Kewujudan industri kecil dan sederhana juga banyak membuka peluang kepada masyarakat setempat dan meningkatkan taraf hidup rakyat. Syarikat IKS Bumiputera iaitu Tradisi Excellent telah berjaya memasuki pasaran makanan dengan produk Perkasam. Seterusnya, Mahani Ahmad dan Suraya Ishak serta Hamzah Jusuh 2018, kajian berkaitan dorongan usahawan IKS dalam inovasi pembungkusan di Malaysia. Seterusnya, sorotan literatur, kajian Nurul Huda Cik Abdullah dan Ramli Mustafa 2009, kajian keusahawan teknik industri kecil sederhana IKF Bumiputera di negeri Terengganu. Seterusnya beralih kepada metodologi kajian. Pendekatan ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini terdiri daripada kaedah kajian lapangan dan kajian kepustakaan. Kajian lapangan secara temu bual atas talian sahaja menggunakan teknik analisis sistematik untuk mendapatkan data-data yang benar. Seterusnya, dapatan kajian ini meneliti peranan syarikat tradisi Excellent dalam kebolehpasaran produk Perkasam dalam industri makanan tradisional. Peranan terbahagi kepada 3 bentuk, iaitu peranan organisasi, peranan komuniti dan peranan kaki tangan. Peranan organisasi merupakan peranan yang terbesar dalam menyumbang kepada kemajuan syarikat. Peranan organisasi penting supaya dapat menggerakkan kerja dan berjalan dengan lancar mengikut bidang tugas masing-masing seperti mana yang telah ditetapkan oleh pengurus. Seperti syarikat Tradisi Excellent turut memainkan peranan yang penting dalam kebolehpasaran Perkasam sebagai makanan tradisional. Peranan organisasi dalam syarikat Tradisi Excellent adalah memastikan bekalan stok sentiasa mencukupi dan selamat untuk diedarkan. Menurut Ashikin binti Azmi 2021, yang merupakan pengusaha Perkasam Alun Viral, beliau akan sentiasa memantau bekalan stok bahan mentah supaya sentiasa berada dalam keadaan mencukupi untuk memudahkan proses pemprosesan. Adanya pemantauan yang rapi terhadap bekalan stok bahan mentah dapat membolehkan syarikat Tradisi Excellent menghasilkan produk Perkasam setiap hari tanpa sebarang halangan. Tambahan pula, walaupun negara dilanda COVID-19, tetapi permintaan Perkasam sangat tinggi. Selain itu, peranan organisasi adalah mendidik masyarakat Melayu untuk mengenali alun Perkasam Viral dengan lebih dekat dalam hati masyarakat. Hal ini demikian kerana masyarakat Melayu pada masa kini kurang mengenali Perkasam dengan lebih dekat kerana ada yang berpendapat Perkasam merupakan makanan orang lama dan kian dilupakan dalam masyarakat. Jadi, organisasi bahagian pemasaran sangat memainkan peranan yang penting untuk mendidik dan menjelaskan kepada masyarakat bahawa Perkasam Alun Viral merupakan pilihan Perkasam yang terbaik kerana terdiri daripada pelbagai aneka jenis Perkasam. Dalam skop ini, adik kepada pengusaha iaitu Azimah Azmi akan berperanan sebagai cikgu yang mengajar dan memberi pendedahan baru kepada pelanggan dan orang ramai untuk mengenali Perkasam dengan lebih dekat. Sebagai contoh, beliau akan mendidik orang ramai mengenali Perkasam melalui live di media sosial seperti Facebook, Instagram dan TikTok. Penyampaian maklumat yang jelas dapat memberi kefahaman kepada masyarakat bahawa Perkasam ini mudah, cara masaknya mudah dan sangat sesuai dijadikan sajian makanan. Itu penyampaian maklumat jelas dan yakin menyebabkan orang ramai percaya dan berani untuk mencuba sendiri keenakan Perkasam Alun Viral. Selain itu, peranan komuniti. Muhammad Syarifuddin bin Abdullah
2017 menerangkan konsep komuniti merujuk kepada kelompok-kelompok kecil masyarakat yang berada dalam satu-satu kawasan tertentu. Dari segi epistemologi, makna perkataan komuniti adalah berasal daripada bahasa Perancis kuno yang dipanggil communite yang asalnya dari bahasa Latin yang dipanggil communitas. Komuniti menurut takrifan Azhar Abdul Ghani 2013 adalah sebagai kumpulan individu yang mendiami satu kawasan geografi, berinteraksi sesama mereka dalam satu jangka masa yang lama sehingga membentuk satu ikatan atau perhubungan secara bersama. Secara ringkasnya, komuniti mengandungi unsur-unsur iaitu manusia sama ada individu maupun kumpulan, lokasi mereka tinggal, interaksi antara sesama mereka dalam jangka masa tertentu sehingga melahirkan amalan dan cara hidup dalam pelbagai aspek kehidupan seperti sosioekonomi, budaya atau tradisi serta bahasa yang terhasil daripada interaksi tersebut. Antara peranan syarikat tradisi Iceland kepada komuniti adalah menyediakan peluang pekerjaan kepada penduduk setempat. Pekerjaan merupakan perkara yang sangat penting yang perlu ada dalam kehidupan seseorang. Kehidupan seseorang akan menjadi lebih bermakna dan lengkap dengan adanya pekerjaan yang tetap. Penubuhan syarikat alun perkasan viral telah membuka peluang kepada penduduk setempat untuk berkhidmat bekerja di premisnya. Menurut Nur Ashikin binti Azmi, beliau mengambil orang yang kampung yang bekerja di kilang dan premis jualan. Okey, ini adalah untuk membantu mereka yang terjejas akibat dibuang kerja semasa musim Covid, dan ada juga yang memang tiada pekerjaan dan ada juga yang baru pulang ke kampung akibat dibuang kerja. Di atas faktor itu, pengusaha ini dia telah memberi peluang supaya orang kampung dapat mendapat pekerjaan di samping menyara kehidupan dengan bekerja di premis ataupun bengkel pemprosesan perkasam. Dengan ini secara tidak langsung dapat mengurangkanlah sedikit masalah pengangguran di kampung tersebut. Syarikat tradisi Iceland kepada komuniti juga adalah membantu menaikkan taraf hidup dalam sesebuah komuniti. Taraf hidup merujuk kepada tahap kewangan dan kesejahteraan yang dinikmati oleh seseorang individu. Peningkatan taraf hidup sangat penting kerana sangat berkait rapat dengan tahap sosioekonomi seseorang. Taraf hidup juga akan menentukan tahap kualiti hidup seseorang sama ada miskin, sederhana ataupun golongan yang berkemampuan. Syarikat tradisi Iceland telah berperanan membantu seramai yang mungkin untuk berkongsi rezeki dengan ramai orang, khususnya golongan suri rumah yang tidak bekerja untuk menjana pendapatan dengan menjual perkasam. Menurut Alung yang juga merupakan pengusaha, ada sahaja suri rumah yang datang mengadukan segala masalah yang mereka hadapi. Jadi Alung dengan nama gelarannya, Alung bertindak untuk mengajak mereka menjadi ejen jualan perkasam supaya mereka dapat keluar daripada masalah kewangan yang dihadapi. Bagi mereka yang betul-betul ingin mengubah taraf hidup, mereka akan diajar dan dibimbing sehingga berjaya. Alung sangat menekankan ejen-ejennya untuk perbaiki taraf hidup dengan berniaga perkasam dan melarang keras mereka mengamalkan budaya meminta-minta dan berhutang. Tambahan pula, alun perkasam virus sangat mudah untuk dijual kerana pada permulaannya mereka hanya boleh mendaftar sebagai dropship. Dropship ini bermaksud mereka tidak perlu memegang stok dan tidak perlu mengeluarkan sebarang modal. Mereka hanya memerlukan kerajinan dan perlukan mempromosikan di media sosial sehingga ada yang tertarik untuk membeli perkasam. Dengan itu, dengan hasil jualan perkasam, ada juga yang telah berjaya dapat naikkan taraf hidup, seperti dapat ada gaji hari-hari, dan ada juga yang dapat membeli emas, barang kemas, dapat membawa keluarga bercuti dan dapat membantu meringankan beban keluarga. Jelaslah secara tidak langsung sistem perniagaan syarikat tradisi Iceland telah dapat membantu ramai orang untuk menaikkan taraf hidup mereka. Seterusnya, peranan kaki tangan.
Pengambilan dan pemilihan pekerja dalam sesebuah organisasi merupakan fungsi yang sangat penting untuk menjamin kejayaan pengurusan sumber manusia. Tanpa strategi pengambilan dan pemilihan yang baik, organisasi akan mengalami beberapa kesan negatif. Menurut Huslitz 1994 serta Stewart dan Knowles 2000 dalam Zafir Muhammad Makbul 2007 menegaskan pengambilan dan pemilihan pekerja akan memberi kesan ke atas prestasi organisasi serta secara keseluruhannya. Peranan kaki tangan syarikat Alun Perkasan Viral mendorong kepada kebolehpasaran perkasam dalam industri makanan tradisional. Seramai 15 orang pekerja telah diambil untuk bagi menjalankan pekerjaan sesuai dengan bidang tugas yang telah ditetapkan oleh pengusaha. Kesemua kaki tangan mampu melaksanakan segala tugasan dengan baik dan mengikut arahan yang ditetapkan. Antara peranan kaki tangan syarikat tradisi Excellent adalah memastikan kebersihan dan keselamatan produk. Aspek kebersihan dan keselamatan produk merupakan aspek yang sangat ditekankan oleh pengusaha Alun Perkasan Viral. Hal ini demikian kerana produk yang dianggap berkualiti tinggi adalah produk yang diyakini bersih dan selamat untuk digunakan oleh pelanggan. Aspek kebersihan melibatkan bermulanya proses bahan mentah itu diuruskan dari proses pengiangan ikan, proses pembersihan ikan dan proses perapan ikan. Bahan mentah pula mestilah dijaga dengan baik supaya tiada sebarang masalah yang akan timbul. Proses pembuatan perkasam perlu dijaga rapi supaya tidak dapat dihinggapi lalat kerana lalat merupakan musuh utama yang boleh merosakkan kualiti perkasam. Aspek kebersihan sangat menjadi keutamaan kepada syarikat tradisi Excellent. Sekiranya ada pihak yang ingin membuat lawatan untuk melihat sendiri proses penghasilan perkasam, pengusaha tidak pernah menghalang untuk orang luar masuk ke dalam bengkel. Hal ini demikian kerana pihak kaki tangan telah memastikan kebersihan bengkel dan selamat untuk orang luar masuk supaya mereka lebih yakin apabila melihat sendiri proses pembuatan perkasam. Secara tidak langsung akan menjadi bualan orang ramai dan mendapat kepercayaan yang tinggi dalam kalangan pelanggan terhadap kebolehan perkasam Alun Viral yang diyakini bersih dan selamat. Terusnya, kejayaan dan pencapaian syarikat tradisi Excellent. Terdapat beberapa pencapaian telah dicapai, antaranya adalah berjaya melahirkan usahawan sebanyak 1,800 orang ejen di seluruh negeri, kemudian dapat meningkatkan kualiti perkasam, berpindah daripada premis belakang rumah ke premis yang lebih lengkap dengan mesin keperluan. Dan kejayaan yang ketiga, berjaya mencapai rekod jualan mingguan dan bulanan tertinggi, iaitu jualan mingguan sebanyak RM20,000 dan rekod bulanan sebanyak RM80,000 sebulan. Sebagai rumusan dan cadangan, rumusan dapat dilihat apabila perkasam Alun Viral merupakan sebagai makanan tradisional sangat berpotensi tinggi dalam kebolehpasaran makanan setanding makanan moden yang lain di pasaran. Kemajuan dan pencapaian yang dicapai adalah dengan adanya peranan beberapa pihak dalam syarikat. Peranan dipecahkan kepada 3 kelompok, iaitu organisasi syarikat, komuniti dan kaki tangan syarikat. Kejayaan ini membuktikan syarikat milik Bumi Putra Melayu mampu berada dalam pasaran setanding syarikat berskala besar. Jadi baru mestilah berminat untuk menjalankan kajian berkaitan makanan tradisional supaya makanan tradisi ini tidak ditelan zaman meskipun negara sudah mencapai kemodenan. Kajian makanan akan dapat memberi pengetahuan yang jelas kepada pengkaji yang akan datang sebagai rujukan. Itu sahaja pembentangan saya. Sekian, terima kasih.